Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya kita masuk kepada al-wahdatu ats-tsaniyah. Al-wahdatu ats-tsaniyah al-maharimu fin nikah. Unit yang kedua dia bertajuk tentang al-maharim, itu mahram-mahram dalam perkahwinan. Okey, ta'riful maharim. Al-maharimu jam'un li kalimati mahramin ai dzul hurmati. Nah, maharim ini adalah jamak bagi perkataan mahram. Mahram maksudnya dzul hurmah, iaitu orang yang mempunyai hubungan haram. Okey, masuk di sini dia kata wal mahramu minan nisa'i war rijali alladhi yahrumu tazawwuju bihi li rahimihi wa qarabatihi. Okey, mahram daripada kalangan wanita dan lelaki maksudnya orang yang diharamkan bernikah dengan dia dengan sebab ada li rahimihi, dengan sebab ada hubungan rahim. Rahim maksudnya hubungan kelahiran. Rahim ni adalah satu anggota yang ada dalam tubuh badan wanita yang daripada situlah bayi duduk dan membesar sehingga dilahirkan. Itu maksud rahim. Maksudnya melalui hubungan kelahiran. Dan juga wa qarabatihi, dan juga haram berkahwin dengan sebab ada hubungan kerabat, hubungan darah. Kerana hubungan darah ni ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat satu peringkat tak boleh kahwin, tapi kalau yang jauh dia boleh kahwin. Nanti kita akan tengok satu persatu. Jadi maksud di mahram di sini adalah orang yang diharamkan berkahwin dengannya dengan sebab ada hubungan rahim, ada hubungan kelahiran, dan juga ada hubungan kerabat. Okey, hubungan darah lah. Mungkin kita boleh terjemahkan dengan hubungan darah. Okey, wa hadhi hurmatu sawa'un kanat mu'abbadatan am mu'aqqatatan. Hubungan pengharaman ini, haram berkahwin ini, sama ada dia tidak boleh berkahwin mu'abbadah. Dia panggil haram selama-lamanya. Ataupun mu'aqqatatan, ataupun haram dengan sebab sementara sahaja. Maksudnya, okey, macam mana penjelasannya? Sini dia kata wal hurmatu mu'abbadatu, pengharaman selama-lamanya itu hiya man yahrumun nikahu bihi ala wajhi ta'bid ibtidaan mahma kanatil halal. Pengharaman selama-lamanya itu adalah orang yang diharamkan berkahwin dengannya ala wajhi ta'bid. Maksudnya haram sampai bila-bila ibtidaan. Ibtidaan ni maksudnya dia bermula terus haram berkahwin. Tidak ada perkara yang boleh merubah haram berkahwin tersebut jadi halal. Mahma kanatil al-halal. Tak kiralah keadaan dia, suasana dia macam mana, dia terus jadi haram. Tidak boleh merubah untuk jadi halal. Ini adalah haram selama-lamanya. Okey, wa amal hurmatu muaqqatatu, adapun haram sementara, fahiya man yahrumun nikahu bihi fi waqtin duna waqtin li asbabin mutafarriqatin. Haram sementara itu adalah orang yang diharamkan menikah dengannya dalam satu waktu, tapi tidak dalam waktu yang lain dengan sebab-sebab yang pelbagai. Maksudnya dia boleh berubah. Jadi halal, dia haram berkahwin, tapi dalam keadaan yang lain dia boleh jadi halal. Ini kita akan tengok. Dia ada pelbagai sebab yang boleh jadi sebegini. Faidha zalal as-sababu, apabila hilang sebab pengharaman tersebut, maka zalatul hurmah, maka halal haram kahwin, maka halal lah dia menikah pula. Ini kita akan tengok selepas pada ini dah. Macam mana situasi haram sementara ini. Okey, sekarang kita pergi dengan secara terperinci al-muharramatu minan nisa'i hurmatan mu'abbadatan. Wanita-wanita yang diharamkan berkahwin yang jenis pengharaman selama-lamanya. Okey, asbabu hurmati mu'abbadati linnikahi salasatun wa hiya qarabatun wa radha'un wa musaharatun. Sebab-sebab pengharaman selama-lamanya itu ada tiga. Pengharaman untuk bernikah selama-lamanya itu ada tiga. Wa hiya qarabatun, hubungan kerabat, wa radha', hubungan susuan, wa musaharatun, hubungan perkahwinan, ataupun juga diterjemahkan dengan bahasa yang lama hubungan persemendaan ataupun hubungan perkahwinan. Jadi ada tiga sebab lah pengharaman perkahwinan. Hubungan kerabat, ataupun kita boleh juga kita terjemahkan dengan hubungan darah, hubungan susuan, dan juga hubungan perkahwinan. Okey, kita pergi yang pertama, hubungan kerabat. Dia kata wa yahrumu bi qarabati as-sab'u, haram berkahwin dengan sebab hubungan kerabat itu sab'un, ada tujuh kelompok wanita. Dalilnya liqali ta'ala, ataupun dia terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum
wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Maksudnya diharamkan atas kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Ibu kandung kita, dan juga ibu yang melahirkan ibu kandung kita. Ibu yang melahirkan ayah kandung kita. Kan? Sudah moyang yang melahirkan nenek kita daripada sebelah ayah ataupun sebelah ibu. Jadi itu semua termasuk dalam skop ummahat. Sehinggalah ke atas. Okey, kemudian wa banatukum. Anak-anak perempuan kamu. Anak perempuan kamu ni maksudnya anak kandung dan juga cucu. Maksudnya anak-anak perempuan yang dilahirkan oleh anak perempuan kamu dan anak lelaki kamu. Sampailah ke bawah. Jaluran ke bawah ini dia termasuk dalam banatukum. Wa akhawatukum. Akhawatukum maksudnya adik-beradik perempuan kamu. Si ibu sebapa ataupun si ibu. Wa ammatukum. Dan juga ammat ni maksudnya adik-beradik ayah. Adik-beradik ayah ini dipanggil sebagai ammah, ibu saudara kita lah, tapi dia sebelah ayah. Wa khalatukum. Khalah maksudnya adik-beradik ibu kandung kita. Adik-beradik ibu kandung kita ataupun kita panggil ibu saudara, tapi ini sebelah mak. Ini dipanggil khalah. Jadi haram kahwin. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Banatul akhi maksudnya anak perempuan kepada saudara lelaki kita. Si ibu sebapa ataupun si ibu ataupun sebapa. Dan juga wa banatul ukhti, anak perempuan kepada saudara perempuan kita, si ibu sebapa ataupun si ibu ataupun sebapa. Ini kita panggil anak saudara lah dalam bahasa Melayu kita. Jadi ini adalah 7 kelompok wanita yang diharamkan berkahwin selama-lamanya. Sampai bila-bila. Tidak boleh merubah jadi halal. Okey, wala tahrumu banatul amami wal ammati wa akhwali wal khalati qaribna an ba'idina. Maka sini tidak haram anak-anak perempuan kepada bapa saudara sebelah ayah, ibu saudara sebelah ayah, bapa saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah mak. Sebelah ibu lah. Sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Ini kita panggil bahasa kita ni bahasa sepupu lah. Yang ni tidak haram, boleh menikah dengan sepupu, berpupu dan seterusnya. Okey, ini adalah wanita-wanita diharamkan 7 golongan dengan sebab hubungan kerabat. Okey, kemudian kita pergi wayah rumu birradha. Sekarang ni diharamkan berkahwin dengan sebab susuan. Isnatan ada dua. ada dua golongan saja, 2 orang saja yang diharamkan berkahwin dengan sebab susuan. Wa huma al-murdi'atu wal ukhtu min ar-radha'. Yang pertama al-murdi'ah. Al-murdi'ah maksudnya ibu susuan kita. Kemudian wal ukhtu min ar-radha'. Dan juga adik-beradik susuan. Ibu susuan ni maksudnya ibu yang menyusu kita dengan cukup syarat lah. Kalau ikutnya cukup syarat ni 5 kali kenyang. Dan yang menyusu itu adalah 2 tahun dan ke bawah. 2 tahun ke bawah cukup 5 kali kenyang, maka kalau kita menyusu dengan seorang perempuan tersebut, maka kita masuk perempuan tersebut jadi ibu susuan kita. Jadi lepas tu kita membesar, kita nak kahwin dengan dia, tak boleh sampai bila-bila. Kemudian wal ukhtu minar radha'. Ukhtu minar radha' maksudnya adik-beradik susuan. Selain kita menyusu dengan seorang perempuan tersebut, ada budak lain pula menyusu dengan perempuan tersebut, juga umur 2 tahun ke bawah dan juga 5 kali kenyang, maka budak perempuan tersebut menjadi adik-beradik susuan kita, maka haram juga kita bernikah dengan diri dia. Inilah 2 kelompok, 2 golongan yang diharamkan bernikah dengan sebab susuan. Okey, wadzalika liqali ta'ala. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan daripada ayat di atas, wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan juga diharamkan ke atas kamu berkahwin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan juga adik-beradik perempuan yang kamu daripada susuan. Yang Ustaz jelaskan tadilah. Ini adalah 2 kelompok tersebut, ibu susu dan adik-beradik perempuan susuan. Kemudian dijelaskan dengan lagi terperinci dari segi kaedah. Dia kata wa kullu ma haruma bin nasabi haruma bir radha'. Dia kata tiap-tiap apa yang diharamkan dengan sebab nasab juga diharamkan dengan sebab susuan. Dikali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama minar radha'i ma harrama minan nasab. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan daripada susuan itu apa yang diharamkan dengan sebab nasab. Jadi sekarang ni kita dah sebut tadi contohnya ibu susuan. Ibu susuan ni adalah ibu yang menyusukan kita
semasa kita kecil, 2 tahun ke bawah dan 5 kali kenyang. Okey. Jadi dia bila cukup syarat tersebut, perempuan tersebut jadi ibu susu kita. Jadi bila jadi ibu susuan kita, kita sebut dah tadi bahawa kita haram bernikah dengan ibu susuan tersebut. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan kaedah lain pula. Dia kata tiap-tiap apa yang diharamkan dengan sebab susuan, diharamkan juga dengan sebab apa yang sama apa yang diharamkan dengan nasab. Jadi sekarang ni ibu susuan tersebut dia ada suami. Okey, dia ada suami. Okey, kemudian dia juga ada anak-anak kandung sendiri. Jadi apabila berlaku sedemikian, sebenarnya kita haram bernikah dengan ibu susuan kita, maka kita juga haram bernikah dengan suami kepada ibu susu kita. Ibu susu kita lah, kalau yang menyusu tersebut budak perempuan. Haram juga menikah. Dan juga haram juga kita menikah dengan anak-anak kandung kepada perempuan ibu susuan tersebut. Dia sebab kaedahnya dah Nabi sebut apa yang diharamkan dengan nasab juga diharamkan dengan sebab susuan. Jadi kalaulah ibu susuan tersebut dia ada adik-adik perempuan dia. Kemudian suami kepada perempuan tersebut, ibu susuan kita sebut dah ada adik-adik dia. Jadi dikira sebagai bapa saudara susuan. Juga haram bernikah. Juga haram bernikah. Okey. Jadi di sini dia punya kaedahnya begitu. Okey. Seterusnya semula Ustaz ulangi, maksudnya tiap-tiap apa yang diharamkan dengan nasab itu juga diharamkan dengan sebab susuan. Apa yang diharamkan, sesungguhnya Allah mengharamkan daripada susuan itu apa yang diharamkan dengan nasab. Jadi Ustaz ulangi sekali lagi, maksudnya jika kita ni masa kita menyusu, oleh kerana kita ni budak lelaki menyusu dengan seorang ibu susu, dan ibu susu tersebut dia ada anak kandung dan dia ada adik-beradik dia, maka kita juga haram berkahwin dengan mereka itu. Kerana seolah-olahnya kita dah jadi macam darah daging dia. Macam kita dah dapat nasab. Walaupun kita memang kita tak dapat nasab pun daripada suami kepada ibu susu tersebut. Kita tak dapat bin pun, tetapi dari segi hubungan darah, hubungan susu yang mengalir dalam diri kita tersebut menyebabkan kita macam jadi anak kandung dia, maka kita haramlah berkahwin. Dengan ibu susuan pun haram berkahwin, dengan anak-anak kandung ibu susuan juga haram berkahwin, dengan suami kepada ibu susuan kita juga haram berkahwin kalau kita ni perempuan. Dan juga adik-beradik ibu susuan. Adik-beradik bapa susuan juga, dan yang kita boleh katakan ini sebagai adik-beradik bapa saudara, juga haram juga kita berkahwin dengan dia. Itulah yang dimasukkan apa yang diharamkan dengan nasab juga diharamkan dengan susuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.